Cari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, pentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience. Najib seorang kruk, kata PM8. Perdana Menteri ke-8 Tan Sri Mahyidin Mat Yassin menemplak Perdana Menteri ke-6 Datuk Seri Najib Razak bahawa 42 juta ringgit duit SRC yang dimasukkan ke dalam akaun peribadinya digunakan untuk tujuan sedekah dan Corporate Social Responsibility CSR. Beliau menyenaraikan penggunaan sebenar duit tersebut yang telah dikemukakan di mahkamah. Antaranya RM449,586.95 untuk bayar kad kredit Visa Platinum Najib, RM2,833,147.21 untuk bayar kad kredit Mastercard Platinum Najib, RM240,000 dibayar kepada Vitaspire Sdn Bhd milik seorang ahli Dewan Undangan Negeri UMNO Johor untuk mengendalikan sebuah portal online. RM2.5 juta dibayar kepada sebuah firma guaman untuk kerja-kerja political intelligence. RM238,914 dibayar kepada seorang Tan Sri untuk kerja-kerja mempromosi Ajib Gore kepada masyarakat Cina. RM100,000 dibayar kepada seorang kontraktor untuk membina bilik stor kediaman peribadinya di Kuala Lumpur. RM56,500 dibayar kepada sebuah syarikat plumbing untuk kerja-kerja pemasangan tangki air di kediaman peribadinya di Kuala Lumpur. RM77,300 dibayar kepada seorang kontraktor untuk membaiki kediaman peribadinya di Pekan dan puluhan juta ringgit lagi untuk lain-lain kegunaan peribadi dan politik. Mahyidin mengakui ada juga duit yang diberi kepada anak-anak yatim, tetapi jumlahnya tak seberapa jika dibandingkan untuk kegunaan peribadi dan politik. Ini tak termasuk RM4 bilion duit kumpulan wang amanah pencen KWAP yang dipinjamkan kepada SRC yang lesap entah ke mana. Ujarnya dalam kenyataan menerusi Facebook rasminya. Beliau berkata akhirnya kerajaan terpaksa membayar hutang SRC kepada KWAP kerana hutang tersebut dijamin oleh kerajaan ketika Najib menjadi Perdana Menteri dan Menteri Kewangan. Mahkamah Tinggi dan Mahkamah Rayuan mendapati Najib merampok syarikat SRC daripada wang KWAP iaitu wang rakyat, wang orang pencen, kata Mahyidin dengan merujuk kepada kenyataan Hakim Mahkamah Rayuan dalam kes SRC. Oleh yang demikian, kami bersetuju dengan Yang Arif, Hakim Perbicaraan bahawa semua elemen penting penyalahgunaan harta yang diamanahkan oleh Perayu iaitu Najib telah dibuktikan. Bukti menunjukkan dengan jelas bahawa Perayu bukan hanya menyalahgunakan RM42 juta iaitu mauduk 3 dakwaan jenayah pecah amanah, tetapi juga telah memindahkan kepada kegunaan dirinya sendiri harta yang dia telah salah guna secara tidak jujur. RM42 juta itu berlawanan dengan dakwaan Perayu bahawa dia menggunakannya untuk tujuan program tanggungjawab sosial korporat CSR syarikat telah sebenarnya digunakan untuk manfaat peribadinya dan untuk tujuan politiknya. Ini bukanlah sesuatu yang boleh dikatakan sebagai telah dilakukan demi kepentingan negara. Tiada kepentingan negara di sini, yang ada hanyalah keaiban negara. Beliau menyifatkan Najib sebagai kruk atau penjahat yang mengumpul kekayaan untuk dirinya sendiri. Inilah CSR Najib, crook self-enrichment, sedekah kepada diri sendiri, tegasnya. Terima kasih PM8 kerana mengingatkan kembali penjarahan SRC International yang disabitkan ke atas Najib sehingga beliau dijatuhi hukuman penjara selama 12 tahun dan denda sebanyak RM210 juta. Akibat daripada perbuatan Najib itu, negara kita digelar kleptokrasi paling buruk oleh bekas Peguam Negara Amerika Syarikat Jeff Sessions. Oleh kerana Mahyidin adalah bekas timbalan Perdana Menteri dan juga timbalan Presiden UMNO yang kemudian menubuhkan bersatu demi menentang Najib, maka tidak salah jika kita menganggap beliau tahu sejauh mana kebejatan yang dilakukan oleh Presiden Parti yang kononnya memperjuangkan kepentingan Melayu itu. Namun, di sebalik pengetahuannya bahawa Najib seorang kruk yang menyebabkan kerajaan menanggung hutang yang dahsyat, beliau sampai hati menjatuhkan kerajaan Pakatan Harapan yang ketika itu sedang bertarung melawan kemarahan COVID-19 dengan bantuan UMNO.
Malang bagi rakyat Malaysia kerana parti yang kononnya memperjuangkan Islam iaitu PAS turut sama bersekongkol dengan parti yang menjadi rumah sang kruk ini. Lalu beramai-ramai mereka menembus atap rumah Pakatan Harapan. Ini adalah untuk mengambil alih pemerintahan melalui atap, bukan oleh pintu belakang, tebuk atap. Maka PAS mengambil langkah untuk mengambil alih kerajaan untuk menyelamatkan kerajaan dan negara dengan proses demokrasi dengan mengambil sunnah Nabi SAW iaitu menyatukan umat Islam dan menyatukan masyarakat majmuk, kata Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang. Sebagaimana yang dilalui oleh rakyat sendiri, COVID-19 semakin mengganas dan rakyat mengangkat bendera putih kerana kelaparan. Rakyat juga hilang jentera demokrasinya apabila Parlimen digantung oleh Kerajaan Perikatan Nasional yang dibentuk oleh Mahyadin, Hadi Awang, UMNO serta GPS. Perpaduan ummah bersama UMNO yang dibanggakan oleh PAS hancur berkecai apabila muafakat nasional terkubur tanpa pusara. Berbilion masuk akaun sendiri, itulah dia bos awak, sindir Mahyadin. Demi pilihan raya negeri Johor, PM8 kata Najib kruk. Tetapi beliau jugalah yang membawa gerombolan penyokong kruk yang kalah semasa pilihan raya umum ke-14 lalu kembali memerintah negara. Pemimpin PAS dan Bersatu tahu UMNO dikuasai kluster mahkamah, tetapi mereka tetap bersekongkol dengan parti itu di peringkat kerajaan persekutuan. Kebejatan apakah ini?